Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini bersama dengan Cikgu Adina untuk slot Sejarah tahun 6. Cikgu harap kamu semua sihat dan dapat mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Semua dah bersedia? Okey, bagus. Mari kita pergi ke slot seterusnya. Okey. Tajuk kita pada hari ini adalah Unit 1. Lahirnya sebuah cinta dan juga pembentukan Malaysia. Kamu tahu kan Malaysia? Kita tinggal di mana? Di Malaysia. Jadi kita belajar sejarah bagaimana Malaysia terbentuk. Daripada awal sehinggalah ke hari ini. Okey, antara sebab-sebab pembentukan Malaysia, yang pertamanya adalah menjamin keselamatan negara daripada pihak luar. Yang kedua, memajukan sosioekonomi. Yang ketiga, mencapai keseimbangan kaum. 3, perkara penting yang membuatkan terbentuknya Malaysia. Nak tahu lebih lanjut lagi, kita rujuklah buku teks dalam muka surat 2. Okey, cikgu nak kamu buka buku teks kamu di halaman kedua. Sama-sama kita lihat penerangan yang okey murid-murid, kita dah pergi ke halaman 2 tentang pembentukan Malaysia dengan lebih lanjut lagi. Okey, kita bacakan maklumat yang terdapat dari teks. Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau berucap dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura pada 27 Mei 1961. Terdapat beberapa sebab yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Okey, antara sebab-sebab pembentukan Malaysia, yang pertamanya menjamin keselamatan negara. Apa itu yang dikatakan dengan menjamin keselamatan negara? Okey, pada ketika itu Singapura dan Sarawak menghadapi masalah ancaman komunis. Komunis ni sentiasa berusaha untuk menjadikan Sarawak tu sebuah negara komunis yang baru untuk menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Jadi untuk mengelakkan tu, Tunku Abdul Rahman memastikan bahawa keselamatan negara adalah lebih penting supaya pengaruh komunis ini tidak berleluasa. Kemudian Persatuan Tanah Melayu juga telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Bukan hanya di Sabah Sarawak, di Semenanjung pun sudah ada ancaman komunis seperti di Perak dan sebagainya. Okey, jadi nak mengelakkan ancaman komunis, salah satu sebabnya terbentuknya pembentukan Malaysia. Okey, perkara yang kedua, sebab yang kedua terbentuknya Malaysia adalah memajukan sosioekonomi. Boleh tak? Okey, dah ada jawapan? Siapa yang boleh cuba apa maksud sosioekonomi? Okey, bagus. Sosioekonomi bermaksud hubungan di antara aktiviti ekonomi dengan kehidupan sosial. Okey, kehidupan kita. Okey, meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan supaya barang-barang tempatan ni semua orang kenal. Yang keduanya, dapat menarik pelabur dari luar. Pelabur-pelabur dari luar datang untuk berdagang atau berniaga. Yang ketiga, memajukan taraf hidup rakyat. Supaya rakyat kita taraf hidupnya tinggi. Bukan hanya sekadar
cukup-cukup makan saja macam tu. Okey. Okey. Sebab yang ketiga, untuk mencapai keseimbangan kaum, iaitu pembentukan Malaysia membentuk keseimbangan kaum. Okey. Seperti yang kamu tahu, di Malaysia ni adanya berbilang kaum. Bukan hanya Melayu, Cina, India dan juga banyak kaum-kaum yang lain terdapat di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk menyatukan semua-semua kaum ni, maka akan terbentuklah pembentukan Malaysia. Itu antara sebab-sebab negara Malaysia dibentuk. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Seterusnya, langkah pembentukan negara. Ada beberapa langkah sebelum terbentuknya negara Malaysia. Okey, langkah yang pertama. Langkah pertama pada tahun 1961, iaitu Mei 1961. Yang kedua, pada Julai 1961. Langkah yang ketiga, pada Januari 1962. Seterusnya, langkah keempat, pada September 1962. Manakala untuk langkah yang kelima adalah pada Julai 1963. Seterusnya pada Ogos 1963. Pada September 1963 barulah Malaysia telah diisytiharkan. Okey, kamu nampak sini ada berapa langkah sebelum terbentuknya Malaysia. Okey, daripada Mei 1961 hinggalah kepada September 1963. Itu adalah langkah-langkah pembentukan negara Malaysia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah urutan sebelum terbentuknya Malaysia. Okey, tarikh-tarikh ini penting untuk kamu hafalkan. Okey, untuk kamu hafal sebelum pembentukan Malaysia. Okey, kita pergi pada buku teks semula pada halaman 5. Pada halaman 4. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Tadi ada berapa langkah? Ada 7. Okey, langkah yang pertama adalah pada Mei 1961. Iaitu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia. Kemudian usaha untuk menyebarkan idea pembentukan Malaysia. Okey, pada Julai 1961 pula, selepas 2 bulan langkah yang pertama tadi, Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Kemudian, jawatankuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Okey, selepas usaha yang pertama tadi, pada Julai 1961, wujudnya satu jawatan kuasa, iaitu JPPM. Okey, seterusnya langkah yang ketiga pada tahun 1962 pada Januari
Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Okey. Ahli suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Corbett, Sir Anthony Abel, Sir David Watterson, Tan Sri Wong Po Ni dan Tun Muhammad Razali bin Syafi'i. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Corbett. Okey, ini dia ahli-ahli Suruhanjaya tersebut. Okey, seterusnya langkah yang keempat. Pada September 1962, referendum diadakan di Singapura. Penduduk Singapura bersetuju untuk menyertai Malaysia. Memang pada awalnya Singapura termasuk dalam Malaysia. Okey, pada langkah yang kelima, Julai 1963 pula, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah menerima cadangan laporan Suruhanjaya Corbett. Hasilnya, persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh wakil Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Borneo Utara dan Singapura. Okey. Seterusnya pada langkah yang ke-6, Ogos 1963, pembentukan Malaysia mendapat tentangan daripada Indonesia dan Filipina. Oleh itu, Malaysia, Indonesia dan Filipina bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, pada ketika ini, wakil PBB telah meninjau pandangan penduduk Sarawak terhadap pembentukan Malaysia. Tinjauan daripada PBB mendapati majoriti penduduk Sarawak dan Borneo Utara dapat menerima idea pembentukan Malaysia. Jadi tak ada tentangan daripada penduduk Sarawak dan juga Borneo Utara seperti yang diwar-warkan oleh Filipina dan juga Indonesia. Okey. Dan seterusnya pada tanggal September 1963, maka setelah beberapa langkah diambil, maka wujudlah Malaysia pada tahun 1963. Malaysia telah diisytiharkan. Okey. Jadi pada tanggal 1963, nama Tanah Melayu telah ditukar kepada Malaysia. Okey. Itulah sumbangan Tuanku Abdul Rahman Putera Al-Haj dalam pembentukan Malaysia daripada nama lama dia adalah Tanah Melayu. Okey. Cikgu nak tahu daripada kamu, dari mana wujudnya nama Malaysia? Siapakah orang yang memberi nama Malaysia? Cikgu nak kamu rujuk berbagai sumber untuk mencari maklumat tentang pemilihan nama Malaysia. Mana wujudnya nama Malaysia ni? Okey, boleh murid? Kamu boleh cari daripada sumber internet, boleh cari daripada sumber buku, sumber ensiklopedia ataupun sumber bahan bacaan, majalah-majalah lama. Okey, bahan yang kamu dapat tu daripada mana wujud nama Malaysia, kamu tampalkan dalam buku sejarah. Okey, boleh? Tak susah kan? Cari orang yang di sebalik nama Malaysia tu wujud. Okey, untuk aktiviti bertulis pula, cikgu minta kamu semua
Bina peta pemikiran iaitu carta alir pembentukan Malaysia. Macam tadi kita ada berapa langkah? Ada 7 langkah pembentukan Malaysia kan? Okey, cikgu nak kamu masukkan maklumat tu daripada langkah pertama sehinggalah terbentuknya Malaysia. Daripada tahun 1961 sehinggalah 1963. Okey, cikgu nak kamu catatkan, lukiskan peta carta alir ni dan masukkan maklumatnya secara ringkas. Kamu tuliskan dalam buku sejarah. Okey, tugasan yang kedua. Okey, boleh murid? Okey, boleh kan? Okey. Okey, untuk sesi kita hari ini, cikgu rasa sampai sini saja. Kita belajar tentang unit 1. Yang pertama kita belajar sebab-sebab mengapa Malaysia terbentuk. Yang kedua, langkah-langkah pembentukan Malaysia. 2 benda penting ni ya untuk hari ini. Sehingga